Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersambung kita seterusnya muka surat 5. Insya-Allah pada pembahasan kali ini kita akan cuba habiskan sehingga muka surat 7 insya-Allah, maka selesailah pembelajaran makhraj huruf kita bermula daripada muka surat 1 hingga muka surat 7. Okey, muka surat 1 selesai, muka surat 1 dan muka surat 2. Okey, muka surat 1 hingga muka surat 4 selesai kita dalam video yang terdahulu. So hari ini kita masuk muka surat 5, masih lagi dalam perbahasan bab makhraj huruf. So di skrin tuan-puan ni kita tengok tajuk apa hari ni, makhraj rongga kerongkong dan rongga mulut. Okey, makhraj rongga kerongkong dan rongga mulut. Jadi makhraj rongga dikenali sebagai makhraj rongga. Okey, juga dikenali sebagai al-jawfiyah. Al-jawfiyah. Al-jawfiyah tu rongga ataupun al-hawaiyah. Al-hawaiyah. Okey, al-hawaiyah itu adalah tempat laluan udara. Jadi makhraj rongga kerongkong dan rongga mulut. Okey, ada yang mengatakan, pandangan mengatakan rongga mulut sahaja. Namun kecenderungannya adalah makhraj rongga ini merangkumi rongga kerongkong dan rongga mulut. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa makhraj rongga ini adalah pada bahagian rongga mulut sahaja. Namun kecenderungan saya adalah berdasarkan daripada guru saya mensyarahkan makhraj rongga ini merangkumi rongga kerongkong dan rongga mulut. Jadi tuan-puan boleh tengok di skrin tuan-puan ni, saya zoom out sikit. Okey. So makhraj rongga ni dia ada dua bahagian. Satu rongga kerongkong, satu rongga mulut. Okey, rongga kerongkong di bahagian sini dan zoom in sikit biar nampak jelas sikit. Okey, rongga kerongkong di bahagian sini dan sini rongga mulut. Okey, so kalau di dalam kitab-kitab Arab, rongga kerongkong ni dikenali sebagai aqsal jawf. Okey, rongga atas. Manakala rongga mulut ni dikenali sebagai adnal jawf, rongga bawah. Kenapa ulama menggelarkan dan menetapkan bahawa rongga kerongkong ini rongga atas dan rongga mulut ini rongga bawah? Okey, rongga kerongkong aqsal jawf. Aqsal jawf. Okey, rongga atas, dan rongga mulut ini dikenali sebagai adnal jawf, iaitu rongga bawah. Kenapa ulama menggelarkan begitu? Kerana di sisi perbahasan ilmu tajwid, dalam bab makhraj huruf, maka tempat yang paling atas, tempat yang paling tinggi adalah tempat keluarnya suara. Jadi tuan-tuan, suara tu, kotak suara tu di bahagian sini. Okey, di bahagian sini, dia tempelan di bahagian kerongkong. So tempat keluar suara tu adalah tempat yang paling tinggi. Sebab itulah dalam kitab-kitab ulama, kebanyakannya mereka akan meletakkan bahawa rongga kerongkong ini adalah aqsal jawf, iaitu rongga atas, manakala rongga mulut dikenali sebagai adnal jawf, iaitu rongga bawah. Kerana dinilai tempat keluarnya suara itu adalah tempat yang paling tinggi. Okey, kalau kita seperti kefahaman biasa kita, mulut di atas kerongkong, kerongkong di atas bahu, bahu di atas perut, perut di atas pinggang, pinggang di atas peha. Itu kefahaman biasa kita. Tetapi dalam ilmu tajwid, perbahasan ulama bahawa tempat yang paling tinggi adalah tempat keluarnya suara. Sebab tu bermula susunan
bermulanya susunan makhraj huruf, dia akan bermula daripada bahagian rongga. Okey, kemudian ke bahagian paling tinggi bahagian rongga, kemudian ke bahagian paling awal bahagian rongga, susunan makhraj huruf paling awal bahagian rongga. Okey, al-jawfiyah. Kemudian diikuti kerongkong, al-halqiyah. Kemudian turun lagi ke bahagian lidah, al-lisaniyah. Kemudian turun ke bahagian dua bibir, iaitu al-syafawiyah, dan seterusnya di bahagian rongga hidung, al-khayshumiyah. So, dinilai tempat yang paling tinggi dalam ilmu tajwid daripada bab makhraj huruf. Dalam bab makhraj huruf, maka tempat yang paling tinggi adalah bahagian kotak suara. Jadi kotak suara tu tempat yang paling tinggi. So maksudnya bila semakin dia ke rongga hidung, maka semakin dia menurun. Itu perbahasan ulama dalam ilmu tajwid. Okey, itulah rahsia perbahasan ulama dalam ilmu tajwid. Jadi saya ulangi lagi sekali, di bahagian kotak suara itu adalah tempat yang paling tinggi dalam perbahasan ilmu tajwid dalam bab makhraj huruf. Okey, perbahasan makhraj huruf dalam ilmu tajwid, tempat yang kotaknya suara, tempat keluar suara itu adalah tempat yang paling atas sekali. Gitu. Okey. So, di bahagian rongga, kerongkong dan rongga mulut ni keluarnya huruf-huruf mad. Okey, keluarnya huruf-huruf mad. Huruf mad ada 3 lah, sebagaimana yang kita telah pernah pelajari. Huruf mad ada 3. Yang pertama, alif sukun sebelumnya berbaris atas. Yang kedua, waw sukun sebelumnya berbaris depan. Dan yang ketiga, ya sukun sebelumnya berbaris bawah. Jadi alif ni, waw ni, ya ni ada syarat. Okey, ada syaratnya. Okey, ada syaratnya, iaitu kalau alif, mesti alif tu sukun. Dan alif ni dalam Quran kita tak pernah jumpa alif berbaris. Okey, kalau kita perhalusi lagi, alif ni pecah dua. Kalau kita perhalusi lagi, alif ni pecah dua. Satu alif hakiki, satu alif majazi. Alif majazi ni pecah dua lagi, yang hamzah wasal dan hamzah qata'. Kalau alif hakiki, alif mad, alif mad. Jadi yang dimasukkan kat sini adalah alif mad, iaitu alif hakiki. Jadi alif ini tuan-puan mesti disukun dan sebelumnya mesti berbaris atas. Okey, contoh qala. Waw ni tuan-puan mesti disukun dan syaratnya sebelumnya mesti berbaris depan. Kerana ada ketika waw sukun sebelumnya berbaris atas, maka pada ketika itu waw itu dikenali sebagai waw lin dan dia tidak keluar pada bahagian rongga. Dia keluar pada bahagian dua bibir. Okey, so syaratnya waw tu sukun satu. Yang kedua, waw sebelum waw tu mesti berbaris depan. Contoh yaqulu, yaqulu. So qulu, waw tu keluar daripada bahagian rongga. Dan yang ketiga, ya sukun sebelumnya berbaris bawah. Okey, ya tu mesti sukun dan sebelumnya mesti berbaris bawah. Contoh qila. Jadi waw dan ya ni dia boleh dalam keadaan sukun, yang mana sebelumnya berbaris atas. Okey, contoh khauf. Contoh lagi syai'an. Jadi ya tu dan waw tu sukun tapi sebelumnya berbaris atas, maka pada ketika itu ia bukanlah keluar di bahagian rongga. Dia bukan huruf waw mad. Okey, dia adalah huruf waw dan ya lin. Okey tuan-puan, so waw lin keluar daripada bahagian bibir dan ya lin keluar daripada bahagian tengah lidah. Okey. So, banyak-banyak huruf. Kenapa alif ini dijadikan sebagai huruf mad? Kenapa waw ini dijadikan sebagai huruf mad? Kenapa ya ini dijadikan sebagai huruf mad? Jadi ada 3 jawapan. Yang pertama, kerana ittisa'ul makhraj, kerana luas makhraj. Okey. Jadi makhraj huruf alif mad, waw mad dan ya mad adalah paling luas sekali, merangkumi rongga mulut dan rongga kungkung. Okey, rongga mulut dan rongga kungkung. So, yang pertama kerana luas makhraj. Yang kedua kerana sesuai huruf alif dengan baris atas, huruf waw sesuai dengan baris depan, huruf ya sesuai dengan baris bawah.
Sesuai. Jadi kalau kita buat macam ni, okey, kita bagi contoh. Okey, kita bagi contoh. Tuan-puan bila tengok ni kalimah ni, tuan-puan mesti akan baca dengan fi. Betul? Kalau saya buat macam ni, tuan-puan automatik akan baca dengan fa. Kalau saya buat macam ni, tuan-puan akan tanpa baris. Okey, kalau saya buat macam ni tanpa baris, tuan-puan akan automatik baca dengan fu. Tuan-puan tak akan baca dengan fau. Okey, jarang-jarang. Tapi bila kita letak contoh lagi, okey, contoh lagi okey, ni huruf ya. Okey, ni huruf ya. So automatik kita akan baca dengan li. Okey, tanpa baris. Automatik kita akan baca dengan la, tanpa baris. Automatik kita akan baca dengan lu, kita tak baca dengan lau. Okey, automatik kita akan baca dengan lu sebab huruf waw sesuai dengan baris depan, huruf ya sukun sesuai dengan baris bawah, huruf alif sukun sesuai dengan baris atas. Boleh tuan-puan? Okey, itu jawapan yang kedua. Yang ketiga adalah sukun insiabi. Okey, yang mana huruf ini bila dia sukun dia boleh dipanjang dan dialunkan. Macam kita azan kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan boleh dipanjangkan, boleh disukunkan, boleh disukunkan pula, boleh dialunkan. Okey, so selesai untuk makhraj rongga kerongkong dan rongga mulut. Seterusnya tuan-puan, makhraj kerongkong. Okey, sebab tu susunannya tuan-puan akan perasan dalam kitab ni, susunannya yang pertama makhraj rongga kerongkong dan rongga mulut, kemudian diikuti rongga kerongkong, kemudian diikuti rongga lidah. Okey, rongga lidah pula, rongga kerongkong pula, diikuti oleh makhraj kerongkong. Okey, balik semula balik semula. Kalau tengok susunan buku ni, mula-mula dia akan syarah, dia akan cerita tentang makhraj rongga kerongkong dan rongga mulut. Kemudian diikuti makhraj kerongkong. Kemudian seterusnya ke makhraj lidah. Okey, yang bawah ni gambar raja lidah lah. Okey. Dan muka surat 7 makhraj bibir, dan yang terakhir makhraj gunnah, iaitu makhraj rongga hidung. So susunan itu bersesuai dengan kalam-kalam ulama yang mana disusun iaitu maratibul makhraj. Okey, iaitu susunan makhraj itu bermula daripada bahagian rongga, kemudian seterusnya ke bahagian rongga kerongkong, makhraj kerongkong, kemudian seterusnya ke lidah, dua bibir, dan yang terakhir adalah rongga hidung. So susunannya begitu. Jadi di bahagian makhraj kerongkong ada 3 tempat keluar. Okey, ini dikenali sebagai pangkal kerongkong. Pangkal kerongkong keluar daripadanya hamzah ha, dikenali sebagai aqsal halqi, pangkal atas. Okey, ni dikenali sebagai wasatul halqi, pangkal tengah. Ini pangkal tengah pula. Okey, halkum tengah ataupun kerongkong tengah. Ni aqsal halqi, iaitu kerongkong atas. Wasatul halqi, kerongkong tengah. Ini adnal halqi, kerongkong bawah. Macam saya katakan tadi, kalau tuan-puan faham konsep bahawa tempat yang paling atas adalah tempat keluarnya suara, kotaknya suara itu tempat yang paling atas di perbahasan ulama pada bab makhraj dalam ilmu tajwid, maka dia tak pening kalau saya kata ini pangkal atas, ini pangkal atas, ini pangkal atas pula, ni pangkal pula. Allahumma salli ala Muhammad, kerongkong atas, kerongkong tengah, kerongkong bawah. Tapi saya tak letak macam tu lah. Kalau saya letak macam tu, nanti akan ada orang confuse kalau dia tak pernah belajar.
dia tak pernah belajar, tak berguru, dia tak dapat perbahasan ni, dia beli kitab tapi dia tak belajar apa yang saya katakan ni, maka dia akan confuse. Tapi kalau tuan-puan dah belajar, dah sampai kepada tuan-puan, okey, saya dah maklumkan kepada tuan-puan bahawa hamzah dan ha ni dari bahagian kerongkong atas, ain dan ha di bahagian kerongkong tengah, dan ghain dan kha di bahagian kerongkong bawah. Tuan-puan dah dapat jawapannya. Kenapa dia kerongkong bawah? Oh, kerana dinilai dalam ilmu tajwid bab makhraj huruf, ulama menilai tempat kotak suara tu adalah tempat yang paling atas. So kotak suara tu dia menempel di bahagian dinding-dinding kerongkong. Jadi tempat yang paling atas adalah, tempat yang paling tinggi adalah di bahagian kotak suara tu. Maka dia dah jadi satu sebab dan dalil bahawa kita tak perlu pening-pening lagi. Okey, tapi saya tak tulis ni atas kerongkong atau kerongkong atas. Ni saya tak tulis kerongkong bawah, nanti dia akan pening. Jadi saya tulis ni pangkal kerongkong, ini tengah kerongkong, dan ini hujung kerongkong. Jadi hamzah dan ha keluar daripada bahagian hamzah dan ha keluar daripada bahagian pangkal kerongkong, ain dan ha keluar daripada bahagian tengah kerongkong, dan ghain dan kha keluar daripada bahagian hujung kerongkong. Contoh hamzah, kita ambil jinaka. Okey, kita ambil ya adamu, ya adamu, itu keluar daripada bahagian pangkal kerongkong. Ataupun yang ni, okey, tahtaduna. Jadi ha, hi, hu keluar daripada bahagian pangkal kerongkong. Mahiyah, gitu. Okey, ain keluar daripada tengah kerongkong. Contoh amala, ta'lamuna, itu tengah kerongkong. Ha keluar daripada bahagian tengah kerongkong juga, ha pedas. Ataupun bahasa lain dia ha maftuhah. Ha maftuhah. Jadi ha, okey, kalau ha ini maftuhah, okey, yang terbuka. Kalau ha ini marbutah, okey, marbutah, yang terikat atau tersimpul. Okey, so ha ni dikenali sebagai ha maftuhah. Ha ni ha marbutah. Ini keluar pangkal kerongkong, ini keluar tengah kerongkong. Okey, dan yang terakhir huruf ghain dan kha. Okey, ghain dan kha adalah keluar daripada bahagian hujung kerongkong sebelum ke anak tekak. Okey, sebelum ke anak tekak tu maka keluarlah huruf ghain dan kha. Okey, contoh yughni, fa'aghna. Okey, fa'aghna. Ataupun ni wa akhrajati, kharaja, yukhriju. Gitu, keluar daripada bahagian hujung kerongkong. Okey, selesai untuk makhraj huruf. Jadi tuan-puan boleh praktiskan makhraj huruf ni. Dia tidak boleh tidak, mesti kena belajar tuan-puan. Okey, seterusnya tuan-puan, makhraj lidah. Okey, buka muka surat 6, makhraj lidah. So makhraj lidah bukanlah makhraj yang terbesar. Okey, makhraj lidah adalah makhraj yang terbanyak tempat keluar dia. Okey, makhraj yang terbesar tadi apa? Makhraj yang paling besar adalah makhraj rongga, merangkumi rongga kerongkong dan rongga mulut. Dan makhraj yang terbanyak adalah makhraj lidah. Okey, makhraj yang terbanyak adalah makhraj lidah. Ada 10 tempat keluar daripada bahagian makhraj lidah. Okey, yang pertama pangkal kerongkong. Okey, saya zoom sikit lagi. Okey, pangkal kerongkong pula. Hari ni asyik blur-blur je. Okey, minta maaf je tuan-puan. Okey, yang pertama pangkal lidah bertemu anak tekak huruf qaf. Okey, taqhar, qaqiqu, aqa. Okey, pangkal lidah bertemu anak tekak. Kemudian kaf. Pangkal lidah bertemu depan anak tekak dekat langit lembut tu. Taktumuna, kataba, kutiba. Okey, dekat langit lembut tu pangkal lidah. Okey, jadi pangkal lidah ni kalau tuan-puan tengok,
ni pangkal lidah. Okey, kalau qaf pangkal lidah, kaf di bawah sikit. Bawah sikit. Okey. Qaf pangkal lidah, kaf bawah sikit. Bawah sikit. Seterusnya tengah lidah jim shin ya. Okey, naik ke langit atas. Jim melekat betul ke langit atas, shin kurang sikit, ya lagi kurang. Jadi semuanya akan menaikkan tengah lidah ke langit atas. Tajri. Okey, tajri. Gitu je. Okey. Kemudian ashqaha. Tashtari. Okey, itu tengah lidah shin. Kemudian ya. Syai'un. Syai'un. Gitu. Okey. Aidi. Aidi. Gitu. Okey, seterusnya huruf dad sisi lidah. Okey, huruf dad sisi lidah bertemu gigi geraham atas. Okey, sama ada sisi kiri atau sisi kanan. Okey. Ihda hafatai lisan ma'a adrasil a'la. Maksudnya ihda hafatai lisan, satu dari dua. Ihda satu, hafatai lisan satu dari dua lidah. Satu daripada dua sisi lidah. Bukan dua lidah, dua sisi lidah. So sama ada sisi kiri atau sisi kanan. Okey, bila kita guna sisi kiri, maka automatik sisi kanan pun akan ternaik. Cuma tekanan ada di sisi kiri. Kalau kita guna sisi kanan, maka sisi kiri automatik pun akan naik. Bahagian sini pun akan naik. Cuma yang tekanannya di bahagian sisi kanan. Okey, yang lain ni naik kerana dia terikut naik. Itu sifat lidah. Okey, itu sifat lidah. Kalau kita naik tengah lidah, automatik kat sini akan ternaik sikit, dekat sini pun akan ternaik sikit. Itu sifat lidah. Okey, kalau naik tengah dia akan naik sini juga sikit, naik sini juga sikit. Begitu juga bila kita sebut huruf dad. Maka bila kita sebut huruf dad, macam saya biasa kiri. Okey, kerana ulama kata pun kiri lebih mudah. Kiri lebih mudah. So kalau naik sisi kiri, so kita tekan sisi kiri kita ke gigi geraham atas, ba, bi, bu. So dekat sini pun kalau kita ambil kiri lekat ke gigi geraham atas, maka sisi kanan pun akan ternaik. Cuma tekanan ada di sisi kiri. Bahagian depan ni pun akan ternaik. Cuma tekanan ada di sisi kiri. Gitu. Okey. Allah, du. Cuba tuan-puan sebut Allah, du. Tuan-puan akan perasan, tuan-puan akan tekan di bahagian sisi yang tuan-puan tekan, dan sisi yang lagi satu tu pun akan menempel juga, tapi dia ternaik juga, cuma tidak ada tekanan. Kemudian seterusnya tuan-puan, okey, kalau ikut gambar rajah ni tak berapa tepat lah. Okey, tapi kerana inilah yang kami dapat. So gambar rajah ni tak berapa tepat. So huruf ra, ujung lidah bertemu dengan lelangit atas yang hampir ke tengah lelangit. Ra, ri, ru. Okey, dia ada tebal, ada tipis. Yang itu di bahagian sifat huruf. InsyaAllah akan datang kita akan perbahaskan. Okey, ra, ri, ru. Okey, dia ada tebal, ada tipis. Kemudian huruf nun di bahagian langit atas juga bertemu dengan hujung lidah bertemu dengan langit atas. Okey, an, in, un. Gitu. Okey, so dia keluar daripada bahagian langit atas yang hampir ke gusi. Kalau lam, sisi hujung lidah. Okey, lam sisi hujung lidah. Ni bahagian sisi sini. Okey, lam sisi sini. Macam saya kata, bila kita naik sisi kiri,
maka sisi kanan pun dia akan naik. Cuma tekanan ada di sisi kiri. Bila kita naik sisi kanan, kita tekan di sisi kanan, maka sisi kiri akan naik. Cuma tekanan ada di sisi kanan. Gitu. Okey. La li lu al allazi allazi. Okey, dia akan ada naik juga. Sisi ujung lidah ni pun akan ada naik juga. Cuma tekanan di bahagian sini. Okey, selesai untuk lam. Kemudian huruf ta, dal dan ta. Hujung lidah bertemu dengan pangkal gigi kecap atas. Maksudnya bila hujung lidah kita tekan tu, dia akan merasai belakang gigi kecap atas. Akan merasai gusi juga. Okey, akan merasai gusi juga. Contoh tatajafa, tatajafa, dakhala, adkhala. Okey, ataupun huruf ta. Huruf ta. Contoh yut'imu. Okey, at'amahum. Ti, tu. Okey, huruf ta tebal. Kemudian huruf sa, zal dan za keluar daripada bahagian hujung lidah, dikeluarkan sedikit, ditemukan ke bahagian hujung gigi kecap atas. Okey, di antara hujung gigi kecap bawah dan hujung gigi kecap atas. Okey, so hujung gigi kecap atas dikeluarkan sedikit. Sa, za, za. Kalau tuan-puan tak keluar, dia akan jadi sa, za, za. Sa, za, za. Jadi dia ada sofir kat situ kalau tak keluar. So kena keluarkan sikit. Sa, za, za. Gitu. Okay. Kemudian zai, sin, sad. Bahagian hujung lidah di bahagian belakang gigi kecil bawah. Ataupun pangkal gigi kecil bawah. Az, as. Kemudian as. Okay. Dia ada s. Ada suara sofir itu. Az. As, else. Nampak? Ada suara di situ. Okey, jangan naikkan ke gigi kecil atas. Nanti jadi huruf. Kalau zai nanti jadi pergi ke zal pula. Az. Jadi tak kena, tak ada sofir tu. Okey, selesai. Seterusnya, okey, ni bahagian lidah. Okey, tuan-puan boleh tengok di bahagian pangkal lidah, ada bahagian tengah lidah, pangkal lidah huruf qaf dan kaf, tengah lidah jim, shin, ya. Sisi lidah huruf dad. Okey, sisi hujung lidah huruf lam. Kemudian depan lidah, kepala lidah. Ni hujung ni nama dia ra'sul lisan, kepala lidah. Okey, boleh tengok zoom sikit. Ni ra'sul lisan, kepala lidah. Okey, depan lidah ni kat sini, bahagian sini. Ni taraful lisan, bahagian depan lidah. Okey, seterusnya tuan-tuan kita pergi ke makhraj dua bibir. Okey, makhraj dua bibir. Jadi dua bibir ni adalah dikenali dengan syafatain ataupun syafawi atau syafawiyah. Jadi ada dua tempat keluar, satu bibir dalam, satu bibir luar. Bibir dalam huruf fa. Kenapa di bibir dalam? Sebab dia perut bibir bawah dengan gigi. Gigi itu kan bahagian dalam mulut. Dan perut bibir bawah pula tu, perut bibir bawah pun bahagian dalam, okey, dalam bibir dalam tu. So bibir bawah temu ke hujung gigi kecap atas. Fa, aflaha, qad aflaha, yufsidu. Jadi suara bercampur angin huruf fa. Kemudian mim dan ba bibir dirapatkan. Okey, mim dan ba bibir dirapatkan. Lam ya'lam. Okey, wa abqa, bibir rapat. Kemudian waw bibir muncung secara terbuka. Okey, waw berbaris, wawiwu muncung terbuka. Waw lin pun sama, lau ta'lamun, lau muncung. Okey. Seterusnya yang terakhir adalah makhraj rongga hidung atau dikenali sebagai makhraj khayshum. Okey, di bahagian rongga hidung keluar daripadanya sifat. Okey, tak ada huruf yang keluar daripada bahagian rongga hidung. Kita nak sebut huruf nun, kita guna ujung lidah. Kita nak sebut huruf mim, kita guna dua bibir. So tidak ada huruf yang keluar di bahagian rongga hidung. Yang ada adalah sifat atau suara, iaitu suara atau sifat dengung yang ada pada jisim mim, nun dan tanwin. Jadi nun dan mim dan tanwin ni, tuan-tuan, tanwin tu nun lah. Okey, tanwin tu nun sukun. So nun, mim dan tanwin ni adalah sifat adalah huruf yang mempunyai sifat semula jadi, iaitu gunnah. Kita sebutlah apa jua keadaan akan ada, hatta berbaris.
Okey, kerana jisim tu sendiri berdengung. Tu bunyi itu kalau saya sebut itulah suara nun yang asli, yang sukun, yang original. Kalau saya sebut itulah suara mim yang asli, yang original. Bila saya nak sebut mim pada atas, saya akan sebut dulu. Ma. Okey, ni saya panjangkan. Itu saya panjangkan. Okey, tapi bila kita sebut yang berbaris tak adalah panjang. Okey, ma. Kita sebut nun, na, ni, nu, anna. So dia ada kadar-kadar dia. Bila dia berbaris, ada pada kadar sangat sikit. Pada awal sahaja, pada sebut tu sahaja. Na. Okey, bila sukun banyak sikit, an. Pada sabdu lagi banyak, anna. Okey, lagi banyak. So kesimpulannya tuan-puan, makhraj huruf adalah satu elemen yang sangat penting dalam pembacaan Al-Quran. Nak betulkan bacaan dan sebutan huruf-huruf, nak betulkan bacaan dan sebutan kalimah-kalimah Al-Quran, mesti tidak boleh tidak kena kuasai makhraj huruf, agar kita tidak tersebut huruf dal di tempat huruf di. Kita tak sebut huruf ta di tempat huruf ti. Kita tak sebut huruf kha di bahagian pangkal lidah. Okay, walaupun ada khilaf di sana, tapi kita mengambil pandangan huruf kha keluar daripada bahagian hujung kerongkong. Kita tidak akan tersebut huruf ha di bahagian pangkal kerongkong. Ada orang dia sebut tahtaduna. Awalnya ha, ujungnya ha. Ada macam tu. Ada tapi biasa saya dengar. Okey. Jadi pentingnya agar kita menguasai makhraj huruf, agar kita sebut huruf fa dengan afidah. Kita tak sebut dengan abidah. Okey, ataupun kita sebut, kita tekan kuat. Pangkal perut bibir bawah ni ke hujung gigi kecil atas tu tekan kuat. Jadi itu bahagian sifat pula cara menekan tu. Okey, cara mengeluarkan. So usahakanlah untuk kita menguasai makhraj huruf agar dapat kita menguasai sebutan huruf dengan baik. Bila sebutan huruf, dia tidak boleh lari daripada dua perkara, makhraj, sifat. Makhraj, sifat. Makhraj, sifat. Okey, kuasai makhraj tapi sebut tak baik, mesti ada sifat yang tak kena. Okey. Contoh kita sebut futihat. Itu ta dah tu, tapi sifat dia pula. Sifat dia tak kena pula. Okey. Huruf ta tu makhrajnya lah tu, tapi cara sebut tak kena. Jadi bila cara sebut tak kena, maka dia akan menghasilkan suara yang berbeza juga, sebab sifatnya tak kena. So insyaAllah pada next video kita akan bahas pula pada sifat huruf. Okey tuan-puan, jazakumullah khairan jazak. Minta maaf kalau saya banyak tersasul hari ini. Saya minta maaf ada kekurangan daripada pihak saya. So selamat belajar. Terima kasih kerana menonton, dan terima kasih kerana membeli Al-Masani, dan bolehlah sebar-sebarkan video ini agar ia lebih tersebar ke seluruh alam. Tuan-puan dapat jariah, saya pun dapat jariah. Orang tak tengok tak apa tuan-puan, insya-Allah mereka akan datang orang tengok. Okey, sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.